أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي سلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil iman wal islam wa kafa bihi man ni'mah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah dan kurnianya dapatlah kita bersama-sama meneruskan pengajian ilmu tauhid sifat 20, iaitu kitab Zahratul Murid fi Aqaid Tauhid, dan kita dah sampai pada muka surat 26 3 di bawah dan wajib. Baik, sebelum kita sambung tu, ada soalan dekat sini. Ditanya, adakah zikir atau amalan-amalan yang boleh membantu kita sebelum nak mati, dalam kubur, di padang mahsyar, di timbangan, dan ketika nak lalu titan sirat. Jadi semua amalan kita, apa saja yang diajar oleh Nabi SAW, semuanya membantu. Semua amalan yang kita buat tu, memang amal tu dibuat untuk membantu kita. Cuma daripada semua amalan-amalan yang kita buat yang boleh membantu kita itu, apakah amalan yang membolehkan kita mendapat bantuan? Satu, amal tu bantu. Satu lagi, amalan yang membolehkan kita mendapat bantuan. Siapa nak bantu kita? Tengah-tengah padang mahsyar semua orang nafsi-nafsi, tak ada siapa nak bantu Ustaz. Ada seorang, nama dia Al-Habib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila ditanya kepada Anas bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apabila berlakulah hari kiamat, aina wajadtuka? Di mana aku nak cari engkau?" Rasulullah kata, "Kau carilah aku di Telaga Haud. Di saat di padang mahsyar semua orang tu haus, kau cari aku. Kalau kau tak jumpa kat situ, kalau kau tak jumpa aku kat situ, maka kau carilah aku dekat mizan, tempat timbangan, kerana aku sibuk membantu orang kat situ. Mana yang agak-agak aku boleh bantu, aku akan bantu. Timbangan dia agak kurang sikit, maka aku akan bantu orang. Kalau tak jumpa situ, kalau kau tak jumpa aku di titian sirat, di mizan, kau carilah aku di titian sirat. Kerana aku sibuk membantu umatku yang hampir-hampir tak boleh nak melintas titian sirat, nak jatuh dalam neraka jahanam." Lepas itu dan seterusnya. Jadi lepas itu Rasulullah, adakah ini untuk semua orang? Rasulullah kata, ya, aku bantu semua umat aku, kecuali orang yang idza dzukirtu lam yusalli ilayya. Bila disebut nama aku, dia tak selawat kepada aku. Allah. Artinya apa? Yang dapat bantuan-bantuan semua tu, mereka yang banyak berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya, apakah amalan yang boleh kita buat agar kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ialah selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pun selawat. Yang penting selawat itu dibaca dengan penuh penghayatan, dibaca dalam keadaan kita kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibaca dalam keadaan kita menyedari dengan selawat ini, insya-Allah syafaat Nabi itu akan bersama kita. Itu yang pertama sekali. Kemudian itu kita kata amalan yang dengan amalan tu boleh mendapat bantuan di akhirat. Kemudian apa pula amalan yang dengan amalan tu
kita jadi di saat kematian itu mudah untuk kita lancar perjalanan, seolah macam kita dapat visa visa khas daripada Allah Ta'ala, ya, seperti mana yang disebut dalam hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kalamnya sebelum dia mati dia sebut la ilaha illallah, masuk syurga. Maknanya kalimah la ilaha illallah tu punya fadilat punyalah besar, ya. Jika direzekikan dia sempat sebut kalimat itu sebelum dia membus nafasnya, lepas tu dia mati, maka dengan sebab fadilat kalimat itu, bukan kalimat syahadah, kalimat dari Allah tu, masuk syurga. Maknanya apa faham dari hadis tu? Maknanya orang yang menyebut direzekikan sebut la ilaha illallah ni orang macam mana ni? Tentulah orang yang sudah menjadikan amalan zikir la ilaha illallah tu banyak-banyak, sering-sering, siang malam asyik dia dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak ada baca masa tali arwah aja. Lepas sembahyang, lepas subuh, lepas maghrib dipanjangkan sikit, ada zikirnya itu. Ini mudah-mudahan bila nak mati besok kita ingat zikir, yakni menyebut la ilaha illallah. Dan seterusnya amal-amalan yang lain, sedekah kita, amal-amal zahir yang lain juga banyak membantu ketika kita nak mati dan di akhirat, insya-Allah. Baik, kita sambung kitab ni, muka surat 26, 3 baris pada bawah. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyyakum bi ilmihi wa barakatihi. Dan wajib kita ketahui bahawasanya segala rasul itu manusia daripada anak Adam. Maknanya tak ada rasul yang dilantik itu di kalangan jin ataupun di kalangan malaikat, tak ada, kecuali satu kaul. Satu kaul tu sebelum turunnya Nabi Adam ada seorang jin, nama Yusuf nama dia. Dia dilantik menjadi rasul di kalangan jin ataupun jan sebelum tu, tapi dia dibunuh oleh kaum dia. Itu satu kaul. Tapi yang muktamadnya semua rasul ni memang manusia. Manusia. Mana bila dia jadi rasul, dia diutuskan bukan untuk golongan manusia, golongan jin pun kena beru dengan dia juga. Lepas tu apa lagi? Daripada anak Adam. Manusia daripada anak Adam. Lagi anak cucu Adam. Laki-laki, tak ada rasul yang perempuan. Tak ada, ya? Yang merdeka, maknanya tak ada yang jadi hamba. Tak ada. Nabi Yusuf tu masa dia jadi hamba tu, masa kecil, masa itu belum jadi rasul lagi. Dia dah masuk penjara tu, baru datang tu diangkat jadi rasul. Lagi akil, yakni berakal, tak ada yang gila. Lagi baligh, maknanya tak ada rasul ya, dia jadi rasul waktu kecil, belum balik dah jadi rasul, tak ada. Walaupun ada cita-cita macamnya Nabi Isa AS, ya, masa dia bayi lagi dah boleh bercakap, maknanya berlaku macam mukjizat, perkara mencari adat. Maka para ulama telah menentukan apa saja yang berlaku kepada seorang rasul sebelum dilantik jadi rasul tak nama mukjizat, nama dia irhas, mencari adat juga. Petanda-petanda juga, yang ni bakal dilantik jadi rasul tapi tak nama mukjizat, irhas, ya. Maknanya dah balik kan, kanak-kanak tak ada, nak pikul tanggungjawab ni. Terpelihara mereka itu daripada jatuh membuat dosa, maknanya maksum, ya, maknanya mereka itu mustahil jatuh pada maksiat. Maksum ni maknanya tak ada tak ada kemungkinan. Mungkin kot diorang ni manusia juga, dia buat silap, tak ada. Tak ada. Seluruh rasul-rasul ni tak ada yang macam tu. Sebab kalau ada sifat macam tu, maknanya seolah-olah Allah ni tak reti pilih. Ramai-ramai hamba dia pilih yang loklak,
Tolonglah. Terlupalah, terbuat salah lah, terjatuh dosa, tak boleh lah. Kerana itu menunjukkan seolah-olah Allah bodoh. Sedangkan Allah ni Al-Hakim, bijaksana. Lepas tu ada sunnah wal jamaah menyatakan tak ada seorang pun Rasul ni buat dosa, termasuk Nabi Adam. Maka timbul soalan, Ustaz, habis bukan Nabi Adam tu makan buah khuldi ke? Bukan dosa ke? Bukan kita ni masuk kat dunia pasal dosa Nabi Adam? Maka para ulama' menjawab, yang dibuat oleh Nabi Adam AS itu bentuk dosa, bentuk salah. Bentuk je, surah je. Pada segi luaran, pelanggaran hukum, memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah untuk makan. Tapi segi hakikat, memang Nabi Adam kena makan buah tu. Tak salah. Tak salah. Memang Tuhan dah takdir dia kena buat begitu. Dan memang ada cerita dia. Allah jadikan jalan cerita Nabi Adam tu, memang dia kena makan. Dia termasuk dalam bab hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Kebaikan yang didapat oleh orang kemudian disebabkan oleh kesalahan yang dibuat oleh orang dulu. Dia buat salah, tapi dengan sebab salah itu kita dapat kelebihan pula. Maka dibahas apa kelebihan yang dapat kat kita. Nabi Adam makan buah khuldi tu apa kelebihannya? Lahirlah baginda Nabi SAW rahmatan lil alamin. Kalau tak makan buah tu tak turun kat bumi. Tu kata Ibnu Arabi, kalaulah aku ni duduk di tempatnya Nabi Adam dan aku tahu dengan aku makan buah khuldi ni lahir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebiji aku makan, satu pokok tu aku makan. Sebab memandangkan hasanat itu, hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Sama juga macam masalah apabila Rasulullah dilupakan Allah, tak teringat rakaat sembahyang zuhur 2 rakaat, maka datanglah syariat membolehkan sujud sahwi. Boleh sujud sahwi ini satu rahmat. Satu rahmat sebab kesilapan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak bolehlah kita pakai kat kita. Ni saya berzina ni. Ni saya berzina ni digerak di Tuhan. Ada kebaikan kemudian ni. Wah, kau Tuhan ke? Tak boleh tu. Baik. Jadi tidak jatuh pada dosa, maksum. Adapun para wali Allah, dia tak maksum, dia mahfuz. Apa beza maksum dan mahfuz? Maksum mustahil buat dosa. Para wali Allah harus jatuh pada dosa, tak wajib. Tak mustahil dia jatuh pada maksiat, tak mustahil dia jatuh kufur, tak mustahil. Tapi kebiasaannya tidaklah. Tapi kalau Allah nak jadikan wali Allah tu kufur, boleh. Macam Basisah. Basisah tu habis wali tu. Anak murid dia boleh terbang kat langit. Lepas tu mati je dah. Terjelir lidah. Dia doakan Nabi Musa sesat kan. Dapat hadiah daripada Firaun. Jadi itu kan. Kena ingat pada wali Allah tu, dia bukanlah Nabi. Dia bersifat mahfuz. Dan dia ada sifat basyariah, sifat kemanusiaan yang masih, bukan nak kata jahat, tapi kelakuan-kelakuan kemanusiaan itu ada PL dia. Ada sekali-sekali dia marah, ada sekali-sekali dia bersifat lengah. Sebab dia manusia. Dia tak maksum, dia mahfuz. Maka satu kesalahan pula bagi kita. Kita ikut satu orang wali Allah ni, Tuan Syekh, kita anggap dia macam Nabi, tak boleh buat salah. Itu yang salah siapa tu? Yang salah kita. Tak boleh, dia satu orang wali, mana boleh buat salah? Yang tak boleh buat salah Rasulullah ya. Bukan, tapi nak banding salah kita dengan dia, salah kita banyak lagi. Dia wali Allah. Salah dia tu, satu dia salah, besok tu dia cover balik 1000 kali dia naik. Hikmat besar tu, dia salah tu, dia jadi lagi hebat. Kita ni jadi dapat beza tu antara Rasul dengan wali Allah. Kemudian kita pergi seronok dah kita dah. Macam-macam idea nak cakap pula ni. Ingat tak kisah Syekh Abdul Qadir Jailani?
Syekh Abdul Qadir Jailani ini Sultanul Auliya. Jadi pada satu hari Allah nak test dia. Ya. Berlakulah satu ketika di mana Syekh Abdul Qadir Jailani ini dia berjalan di hutan, tiba-tiba nampak satu cahaya. Dengar suara yang tapi orang tak ada, dengar suara je. Hei Abdul Qadir, mulai saat ini engkau telah sampai satu makam yang tak pernah disampai di orang lain. Apa dia? Sekarang ni engkau telah kubebaskan daripada mengerjakan syariat, solat, puasa, zakat, makam yang sangat tinggi. Kata Syekh Abdul Qadir ni, tak, aku akan tetap mengerjakan sembahyangku, aku akan kerja sembahyang, kerana ini semua kerana tidak setinggi-tinggi makam, ya, walaupun dia dah jadi seorang rasul, tetap dia sembahyang, tetap dia puasa. Dan aku tahu yang cakap ni kau ni iblis, laknatullah. Oh, iblis gelak. Wah, hebat kau Abdul Qadir, hebat. Kau telah selamat dengan sebab ilmu dan cerdik engkau itu. Maka menjawab Abdul Qadir Jailani, tidak sekali-kali. Aku tidak selamat dengan ilmuku, aku selamat kerana rahmat Allah. Lepas tu senyap iblis. Hei Abdul Qadir Jailani, tahukah engkau, sebelum kau ni telah aku sesatkan 200 orang para wali. Yang sampai ke makam ini, mereka semua telah terpedaya dengan pedayaanku ini. Kaulah yang selamat. Subhanallah. Para wali itu diuji oleh Allah. Itu kata Mahfuz. Mahfuz ujian dia lagi berat. Dia lagi berat ujian dia. Silap kumpul terus, silap jatuh berdebu. Faham tu? Jadi permulaan, maka di situ ada dua test yang dizahirkan oleh Allah. Mula-mula soalan yang pertama tu, kau telah digugurkan syariat, tak payah buat semua. Itu ujian syariat, ujian ilmu syariat. Nak tengok macam mana jawapan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani tu, kena syariat, kena pegang. Setinggi mana maqam, aku tetap kena buat. Aku bukan Tuhan. Yang soalan kedua tu, bila syaitan iblis kata kau selamat dengan sebab ilmumu, itu soalan tauhid, hakikat. Kalau zahirnya betul lah, dengan apa yang pengetahuan yang ada dia selamat. Tapi hakikatnya siapa yang bagi ilmu? Yang selamat adalah Allah. Itu ujian hakikat. Maknanya kita ni ada dua bentuk ujian. Ujian syariat, ujian hakikat. Tak lulus, masuk neraka. Baik, dia kata sini apa lagi? Dan disuruh diwahyi cerdik, lagi cerdik bijaksana. Cerdik bijaksana ni dalam menyampaikan wahyu Allah, dalam mematahkan hujah-hujah musuh. Itu masuk cerdik sini. Bukan cerdik ni dia boleh cipta kapal terbang, kan? Betul, Rasulullah sendiri pun tak boleh baca, illiterate, umi. Habis cerdik mana fatanahnya Nabi itu? Cerdik dia mana? Dalam menyampaikan hujah-hujah Allah Subhanahu Wa Taala, mematahkan hujah-hujah orang yang nak menentang agama Allah. Tak ada yang bodoh, tak ada bila Namrud cakap, aku menghidupkan dan matikan, Tuhan kau boleh buat apa? Macam mana nak jawab ni? Tak ada. Ada jawapannya. Boleh dia kalahkan hujah tu. Ditanya balik Nabi Ibrahim kan. Hei Namrud, Tuhanku menaikkan matahari di belah timur, cuba kau naikkan sebelah barat. Senyap dia. Ini macam soalan ni. Tangkap campaklah ni. Bijaksana, cerdik bijaksana. Yang diwahyukan dia dengan hukum syarak. Semua rasul-rasul akan mendapat wahyu hukum syarak. Wahyu ada dua, wahyu syarak, wahyu ilham. Wahyu ilham selain daripada rasul boleh dapat. Wahyu ilham ni macam mana? Wahyu ilham ni misalnya yang diberikan kepada Siti Maryam, mak pada Nabi Isa. Ketika dia dalam keadaan sarat mengandung, tak tahu macam mana, dia lapar, Allah kata khuzi, goncang olehmu akan pokok ni, nescaya akan kugugurkan buah tu. Siti Maryam kan dengar suara. Tu macam wahyu lah. Orang tak ada. Dapat ilham.
Itu kata wahyu ilham. Dia pun goncang buah jatuh. Itu bukan wahyu syar'i. Tak ada pula dia dapat wahyu syara', cara sembahyang macam ni, sampaikan macam ni. Yang nak jadi rasul ni mesti dapat wahyu syar'i. Wahyu tentang hukum syarak, baru jadi rasul. Kalau dia dapat wahyu ilham, itu belum rasul, ya. Dan wahyu syar'i ni, wahyu ilham ni harus berlaku walaupun setelah kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu orang yang ahli zikir, satu orang yang ahli makrifah, mursyid, dia dapat dengar suara, dapat suara malaikat beritahu dia suruh macam ni, dapat amalan gini, itu harus berlaku. Tapi kalau dia kata malaikat Jibril jumpa aku, mulai hari ni semayang 3 waktu je, subuh tak ada, wah, ni best ni. Itu pembohong tu. Itu iblis laknatullah. Dia tak ada hukum syarak. Dah tak ada rasul lagi dah. Disuruh sampaikan dia kepada segala makhluk. Kalau tak disuruh sampai, dan jika tiada disuruh sampai akan dia kepada makhluk, hanya bagi dirinya jua, maka dinamakanlah dia itu Nabi. Ini atas satu qaul. Ada satu qaul lagi pula. Beza Nabi dengan Rasul ni, Rasul dengan Nabi sama-sama menyampaikan pada makhluk. Cuma beza dia, Rasul mendapat wahyu daripada Jibril. Dia jumpa Jibril. Kalau dia tak jumpa Jibril, dia hanya dengar suara je, tapi tak jumpa Jibril, maka dia boleh Nabi. Dapat wahyu juga. Wahyu dapat dengan mimpi, dapat dengar suara, macam-macam cara. Kalau dia tak jumpa Rasul, tak jumpa malaikat Jibril, Nabi. Kalau jumpa dengan malaikat Jibril, Rasul. Itu satu kaul. Tapi yang biasa kita jumpa macam ni lah. Kalau suruh sampai, namanya Rasul. Kalau untuk pakai sendiri, nama dia Nabi. Dan wajib pula, begitu juga pada wali Allah. Macam mana berlaku pada Rasul ni, para wali kita juga. Para wali Allah ni tak semua boleh memimpin manusia. Lepas tu dia ada dua. Wali lagi mursyid, wali lagi majzub. Wali lagi majzub, dia tak boleh pimpin orang. Macam ni contoh wali majzub ni. Wali majzub ni, dia kadang-kadang kita tengok kopiah tak pakai, biasa je. Kat belah-belah tu ada pada Patih. Orang panggil Patih. Belah-belah Terengganu tu. Dia jalan bawa payung dia. Orang tengok macam orang tak betul dia. Tapi bila orang dengar dia cakap, "Uish, ini wali ni." Tapi hal itu kita tak boleh nak ikut. Keadaan itu dia wali Allah. Dia wali Allah. Allah majzub mana dia ditarik oleh Tuhan. Dia angkat oleh Tuhan langsung makrifatullah tanpa belajar. Orang yang jadi wali majzub ni tak boleh menjadi mursyid. Maksudnya tak boleh nak pimpin orang. Dia tak jadi macam rasul, macam nabi. Untuk dia. Ada satu jenis pula wali yang boleh, wali lagi mursyid, lagi murabbi. Dia salik, dia belajar, dia mengaji, betul dia zikir lama-lama, dia pun melalui mujahadah dia, Allah naikkan dia jadi wali. Yang ini boleh memimpin orang. Dia tahu macam mana nak buat macam ni, Allah ajar. Kerana dia melalui proses tu. Jadi yang kita ni asal wali je kita buat, wah nak ikut. Tengok wali tu duduk macam pengemis sat rokok ke, kita buat, ni wali ni. Tak semua wali boleh ikut. Tapi kalau dia wali lagi dia murabi, yang tu kita kena ikut. Dia angkat oleh Tuhan. Ya. Macam mana nak kenal Ustaz? Wali ni susah nak kenal. Susah nak kenal. Sebab alamat dia tak ada. Keramat kadang-kadang perkara mencari adat tu bukan keramat, tak tahu. Mungkin sihir, mungkin maunah. Dan wajib pula kita ketahui bahawasanya Nabi kita Muhammad itu pilihan daripada segala makhluk yang bangsa Arab, lagi Quraisy, lagi yang terlebih mulia daripada segala bangsa. Wajib kita ketahui Nabi kita Muhammad itu pilihan. Pilihan dalam bahasa Arab Mustafa, Istafa. Mustafa itu yang dipilih daripada segala makhluk, dia yang terbaik. Yang berbangsa Arab. Sebab tu kita tak boleh nak kutuk-kutuk sangat Arab ni. Tengok ni Palestin ni, Arab semua tak guna.
Tak guna Arab ni semua. Mana ada, dia tak ambil tahu pun. Kalau maksud kita tu semua Arab, semua Arab ni termasuk Rasulullah. Tak boleh. Aku Arab ni aku hormat di masa Nabi. Tapi Arab itu hak kita tempat kita pergi haji tu. Hak tu tak guna tu. Langsung teguk, tak apa. Tapi kalau kita kata semua Arab ni tak guna, oh tak boleh. Sebab salah satu daripada orang Arab ni adalah Nabi SAW. Bangsa Arab. Itu ahibbul araba li thalathi. Kamu kena cinta Arab ni kena 3 sebab. Bi anni arabiyun. Kata Nabi, aku Arab. Aku Arab. Wa lughatul wal Quran arabiyun. Quran bahasa Arab. Wa lughatul ahli jannah arabiyun. Bahasa dalam syurga pun bahasa Arab. Lagi bangsa Quraisy. Jadi bahasa Arab ni pula di kalangan semua bangsa-bangsa Arab tu, Bani yang paling mulia sekali Bani Quraisy. Kerana Quraisy ni dia banyak Bani Tamim, Bani Quraisy, Bani ini, Bani Najjar. Bani Quraisy ialah Bani yang sentiasa menjadi pemimpin di kalangan Arab. Tok nenek Rasulullah ni semua pemimpin. Fihir, atas-atas semua. Kilab, dia semua adalah orang-orang yang pernah menjadi pemimpin besar. Sampailah pada Abdul Muttalib, pemimpin besar. Maka Rasulullah lahir daripada yang terbaik, Bani yang terbaik, Quraisy. Yang terlebih mulia daripada segala bangsa. Yang terlebih Quraisy, yang terlebih mulia daripada, dia dilantik daripada terlebih mulia daripada segala bangsa. Kenapa dia pilih daripada bangsa Arab? Apa hikmah Tuhan tak pilih? Tuhan pilih Nabi akhir zaman ni daripada bangsa Arab, bukan daripada bangsa Yahudi atau bangsa-bangsa India ke. Kenapa dia ambil daripada bangsa Arab? Kerana salah satu daripada mukjizat yang dikurniakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada kena mengena dengan linguistik, bahasa. Maka jaguh bahasa ialah Arab, literature. Orang-orang Arab ni kalau dia punya syair, tak ada siapa boleh lawan. Shakespeare pun tak boleh lawan. Ada satu kalam al-hikmatus thalath. Hikmah ni 3. Hikmah ni mana kecerikan, kepandaian manusia ni 3. Yang pertama mughiyatul Yunani, otak orang Yunani. Kalau bangsa cerdik, ahli fikir, Aristotle, Plato tu ahli fikir ni banyak daripada bangsa Yunani. Ya. Yang kedua, wa aidisin, dan tangan bangsa Cina. Cina ni tak semualah, kebanyakan pasang tail, buat tukang, buat itu bangsa Cina. Memang dari dulu lagi Tuhan jadikan itu hikmah, kepandaian ni kat tangan. Wa alsinatil arabi, dan lidah orang Arab. Lidah orang Arab, maknanya pensyair-pensyair hebat, mengolah bahasa ialah orang Arab. Maka mukjizat di akhir zaman Al-Quran adalah sudut linguistik, bahasa tu, bahasa Arab. Lepas tu antara hikmah kenapa diturun daripada bangsa Arab, kerana bangsa Arab tu mempunyai bahasa yang sangat indah, sesuai dengan Al-Quran. Cukup Quran tu bahasa Melayu. Kalau Quran tu bahasa Melayu tak ada 6,960 ayat je, mau 60,000. Bahasa Melayu ni panjang kan, nak cakap satu benda tu panjang. Saya telah memukul awak. Kalau bahasa Arab, daraba. Sikit dia perkataan, dah cukup. Lepas tu dia ada word situ boleh mendescribe banyak benda. Kurma je, kulit atas lain, kulit dalam lain, biji dalam lain. Bahasa dia tu. Ya. Lepas tu dia kata apa lagi? Dan wajib pula kita Quraisy lagi namanya Muhammad. Jadi nama Muhammad ni satu nama yang pelik, anak kepada Abdullah. Kenapa nama dia pelik? Kerana tak ada dalam Bani Quraisy tu sebelum daripada Nabi Muhammad nama Muhammad, tak ada. Tak ada. Tak pernah dipakai dalam Bani Quraisy tu Muhammad. Dia kena ingat orang Arab ni, dia satu amalan dia orang, dia akan mengulang-ulang nama yang sama.
Kalau moyang dia ada nama Zainab, nanti cucu dia mesti ada nama Zainab. Kalau nama atuk dia tu Abdul Karim, nanti cicit ni kena ulang nama ni, Abdul Karim the second. Dia macam tu. Muhammad tak ada. Kita tengok nanti, kita tengok silsilah nama dia. Tak ada nama Muhammad. Muhammad anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdul Manaf, dan sampai kata ada Fihr sampai atas. Bonda dia pula Aminah anak Wahab. Inilah Aminah binti Wahab. Sampai kata tak ada nama Muhammad. Jadi mana datang nama Muhammad ni? Diilhamkan nama Muhammad ini kepada Abdul Muttalib. Semua orang terkejut bila dia namakan nama anak dia. Semua orang terkejut. Kenapa kau namakan cucu kau ni Muhammad ni? Kata makna Muhammad tu supaya dia memiliki sifat-sifat yang terpuji. Diilhamkan Tuhan. Diilhamkan Allah, dibubuh nama Muhammad dari sabdu tu. Setiap benda dalam bahasa Arab kalau ada sabdu, maknanya memberi faedah bersangatan ataupun banyak. Dia Hamidah. Hamidah tu makna puji. Hamid, Mahmud, puji, yang dipuji. Muhammad, yang banyak terpuji. Menunjukkan sifat dia tu semua kepujian, tak ada yang kecelaan. Ya. Kemudian apa dia kata lagi? Dan sebelah mak dia Aminah anak Wahab. Inilah sekurang-kurang yang wajib atas mukallaf mengetahui akan bangsanya, dan diperanakkan dia di Mekah dan dibangkitkan jadi pesuruh kepada segala makhluk. Berbeza dengan rasul-rasul sebelum dia, mereka hanya dikirim untuk kaum itu saja. Macam Nabi Isa, kaum Yahudi, Musa, Yahudi. Tu dia orang naik tocang, ramai Nabi dekat yang kirim kat dia. Dia perasan lah, dia perasan dia hebat lah. Tapi hebat-hebat pun tak ada satu bani bangsa selain daripada Bani Israel yang banyak membunuh Nabi sendiri. Dia orang lah Bani ni, dia dustakan dan macam-macam ni bangsa Yahudi tu. Dan kata apa lagi? Dan jadi Nabi akhir zaman tiba-tiba bukan bangsa Yahudi, bangsa Arab lain. Dia orang tu sangat cemburu dengan orang Islam, hasadan. Quran kata hasadan. Quran kata sifat Yahudi dia dengki pada orang Islam sebab dia tak dapat. Dia tahu kebenaran Muhammad tu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, kata Quran. Orang Yahudi ni dia kenal Muhammad ni macam dia kenal anak sendiri. Kenapa? Kerana dalam kitab Taurat diceritakan sifat-sifat Muhammad itu detail. Rupa dia macam ni, kulit dia macam ni, kat belakang dia ada tanda khatamun nubuwah. Tu yang dia orang banyak tunggu dekat Madinah tu. Dia akan lahir kat sini. Dia sangka akan keluar daripada bangsa dia. Tiba-tiba keluar daripada bangsa Arab. Tak terima. Nampak tak? Dia tak boleh nak terima. Sampai sekarang ni dia tak boleh terima. Dengki. Dan diperanakkan dan dibangkitkan seluruh makhluk. Jadi Rasulullah ni, kekuatan yang ada pada Nabi ni, dia bukan untuk satu umat, seluruh manusia. Rahmatan lil alamin tu maknanya dia boleh jadi panduan. Cukup sifat yang ada pada diri dia tu, tak kira bangsa mana pun, kalau kaji sifat dia mesti masuk Islam. Mesti akan jatuh hati, mesti akan ikut. Kemudian daripada sampai umurnya 40 tahun. Habis sebelum 40 tahun tu, sebelum 40 tahun tu dia bukan Nabi. Dia bukan Nabi, dia bukan Rasul. Kemudian berpindahlah ia ke Madinah, duduk di Madinah 10 tahun. Lalu wafatlah ia dan dikuburkanlah yang mulia di Madinah di dalam biliknya Siti Aisyah. Jadi setelah wafat Rasulullah wafat kat atas ribaan Siti Aisyah. Sahabat-sahabat pun bermuzakarah, ni nak letak mana Rasulullah, nak tanam mana. Kemudian Siti Aisyah membacakan satu hadis yang mafhumnya, tidaklah seorang Nabi itu meninggal melainkan akan dikebumi, ditanam di mana dia meninggal. Kat mana dia meninggal, kat situ. Kat atas bukit, atas bukit lah. Kat bawah bukit lah. Kat dalam rumah, dalam rumah.
Itu asal usul kenapa makam Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Masjid Nabawi. Kerana asal Masjid Nabawi itu sebelah, ni sebelah bilik Siti Aisyah kat sini. Hujurat, bilik isteri dia. Yang paling dekat sini ialah Siti Aisyah. Maka dikebumikan, jadilah dia tempat makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dekat sebelah tu ialah Abu Bakar, kemudian sebelah lagi ialah Sayyidina Umar, kemudian ada satu kosong lagi. Yang kebanyakan para ulama menyatakan kosong tu ialah untuk tempatnya Nabi Isa alaihissalam. Bila kelak dia turun, dia jadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia wafat dan dia akan dimakamkan kat situ, sebelah Rasulullah. Kemudian dia kata apa lagi? Dan adalah umurnya itu. Jadi dia dimakamkan, dikubur kat Madinah. Dia lahir di Mekah tapi dikubur kat Madinah. Dan adalah umurnya yang mulia itu 63 tahun. Ialah penghulu segala anbiya. Tak ada nabi-nabi ni, semua kena duduk bawah dia. Dan mursalin. Dan adalah agamanya dan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkekalan hingga hari kiamat. Jadi kena faham masalah syariat ni. Dia setiap kali satu orang rasul naik, bila dapat kitab, dia akan membatalkan syariat sebelum dia. Bila Nabi Daud, lepas Nabi Daud datang Nabi Musa. Nabi Musa bawa Taurat. Maka syariat dalam Taurat, dia tidak akan membawa seluruh syariat Nabi Daud tak. Sebahagian dia bawa, sebahagian tak. Ada yang sesuai, yang Allah nak kekalkan. Dia ikut mana yang Allah nak. Kemudian lepas Zabur, Taurat, lepas Taurat, Injil pula. Injil pun begitu juga. Sebahagian daripada syariat dalam Nabi Musa dibawa, sebahagian ditinggalkan. Kemudian datanglah Al-Quran. Al-Quran akan membatalkan semua syariat yang ada sebelum ni, melainkan beberapa syariat yang diteruskan. Antaranya hukum hudud. Hukum hudud tu dalam Taurat ada, diteruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berbeza ialah hukum nikah kahwin. Zaman Nabi Musa, kerana kurang orang lelaki semua kena bunuh. Macam ni dia bunuh orang Palestin gitu dah, dia kena bunuh. Habis kena bunuh, tinggal berapa orang. Sebab dia lintah daripada Laut Merah tu kebanyakan perempuan. Maka syariat Nabi Musa boleh kahwin sebanyak mana yang boleh. Oh, sonok. Tak ada had. Sebab lelaki kurang. Syariat Nabi Isa tak boleh lebih satu. Sebab dia membesarkan mak dia, perempuan. Dia tak ada bapa. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertengahan. Boleh 1, 2, 3, 4, tapi tak boleh sampai 100, 200, tak boleh. 4 di pertengahan. Itu yang berbeza. Dan ada juga syariat-syariat Nabi Ibrahim dalam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti berkhatan, mencabut bulu ketiak, menteri misai, janggut dipelihara, itu semua syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan seterusnya kata apa lagi? Jadi dia membawa syariat yang kekal sampailah kepada hari kiamat. Maksud dia, bila Nabi Isa turun nanti, Nabi Isa tidak lagi jadi Nabi, bukan Rasul. Dia jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan mengikut seluruh syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis dia mazhab apa Ustaz? Mazhab dah tak ada masa tu. Mazhab tak ada. Mazhab ni sementara je ni, sebab mujtahid dah tak ada. Bila Nabi Isa turun, semua ikut Nabi Isa. Nabi Isa macam mana dia tahu? Itu senang, Tuhan mudah je. Tuhan download dia semua tu. Dia pandai dah, tahu dia. Ada perkataan Nabi Isa tentang syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia kata apa lagi? Setelah itu, dan lagi dia kata sini, dan dialah kesudahan Nabi. Tak ada gila Nabi lepas tu. Nabi Isa pun tak jadi Nabi dah. Dan Nabi Muhammad itu terlebih afdal daripada segala makhluk. Afdalul makhluk indal itlaq Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Lebih afdal. Adakah lebih afdal daripada Jibril? Bukankah Jibril guru dia? Maka bahas ulama, walaupun daripada Jibril, walaupun Jibril tu guru dia, dia kadang-kadang murid lebih mulia daripada guru. Tak ada masalah tu. Walaupun Jibril tu guru dia, tetap Rasulullah lebih ni. Kemudian
Dan maka mengiringi akan keafdalan, kelebihan Nabi Muhammad itu ialah Nabi Ibrahim. Kemudian barulah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa alaihissalam. Kemudian barulah Nabi Nuh alaihimussalatu wassalam. Dan yang 5 ini, mereka itu dipanggil ulul azmi. Apa tu ulul azmi? Yang mempunyai keazaman yang teguh, kesabaran yang sangat tinggi. Ini berdasarkan Al-Quran. Wa faddalna ba'dahum ala ba'din. Kami lebihkan Nabi ni, dia Nabi sama Nabi pun dia lebih kurang tu. Dia tak ada sama pangkat tu. Ulul azmi yang paling top, baru Nabi-Nabi yang lain. 5 ni pula ada susunan dia. Yang paling tinggi sekali ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua jatuh pada Nabi Ibrahim. Lepas Nabi Ibrahim barulah jatuh pada Nabi Musa. Lepas Nabi Musa barulah jatuh pada Nabi Isa. Lepas Nabi Isa barulah pada Nabi Nuh. Baik. Susunan ni ikut apa? Susunan ni mengikut ujian yang diberi. Fahamlah kita daripada susunan ni, orang yang paling teruk diuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita dengar cerita Nabi Ibrahim sampai campak dalam api, walaupun kita pernah dengar cerita Nabi Musa sampai kena seberang Laut Merah, cerita tu hebat, tapi kita kena faham dan kita kena i'tikad ujian yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih teruk dan lebih berat. Lebih berat. Maknanya hampir semua ujian-ujian, bentuk ujian yang dilalui oleh nabi-nabi ini semua ada kat Rasulullah. Apa contoh? Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa dihalau, melarikan diri ke Madian nak dibunuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Mekah pergi ke Madinah. Nampak bentuk ujian tu. Nabi Yusuf pernah nak dibuang, dicampak dan pergi oleh adik-beradik dia sendiri, sebelah orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak dibunuh oleh kaumnya sendiri. Allah selamatkan dia. Dihijrahkan Rasulullah pergi ke Madinah. Begitulah kalau kita kaji semua bentuk-bentuk ujian yang dilalui oleh Nabi itu, sikit sebanyak akan ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu maqam dia paling tinggi. Ujian yang dia kena tu sangat dahsyat. Cuma kita tak tahu cerita je. Dibaling batu, berdarah, dibaling baju besi sampai melekat besi kat sini kan. Cabut tu, patah lagi tu. Tak ada Nabi lain itu yang dapat sampai situ tahap tu. Dan yang ni itu nama ulul azmi. Dan kata kil, baik dia tulis tu nombor 4, ada nombor 4 ni. Bawah tu. Yakni mempunyai sabar, bawah. Dan menanggung pekerjaan musyaqqah yang payah-payah dan telah menazam oleh setengah mereka itu, tepi kan, akan ulul azmi atas tertib ini. Maka berkata ia Muhammad, Ibrahim, Musa, kelima kaliman, fa Isa, fa Nuhun, hum ulul azmi, fa'lam intaha. Karangan kitab Majuri, masuk balik dalam. Baik, lepas pada 5 orang tu, ini yang disebut lagi, kata kil Nabi Adam termasuk ulul azmi, maka jadi 6 orang. Ada kaul kata Nabi Adam pun termasuk juga. Dan taklah kita ketahui pula akan segala anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah anak-anak beliau tu 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan, iaitu Sayyidina Qasim dan Sayyidatina Zainab. Qasim anak Khadijah mati kecil. Zainab dan Sayyidatina Ruqayyah dan Sayyidatina Fatimah, Sayyidatina Ummi Kalthum, Sayyidina Abdullah, dan dialah yang digelarkan dengan Tayyib dan Tahir. Tayyib, Tahir tu gelaran, sebenarnya nama dia Abdullah, mati kecil juga. Dan Sayyidina Ibrahim, anak Rasulullah yang besar sikit, anak pada Maritul Kitiyah, sampai umur 2 tahun, lepas itu mati juga. Dan atas tertib inilah diperanakkan mereka itu. Maknanya kalau kita nak tanya, siapa anak sulung Rasulullah? Qasim, itu Abu Qasim. Siapa anak nombor 2 dia? Zainab. Nombor 3 Ruqayyah. Fatimah
anak keempat. Banyak orang tak tahu Saidatunah anak keberapa? Anak keempat. Ummi Kalsum anak kelima. Ruqayyah dan Ummi Kalsum ni yang dijodohkan kepada Sayyidina Osman. Sebab tu nama dia Dzurnurain, yang mempunyai dua cahaya mata. Dan Sayyidina Abdullah, tapi sebelum dia jadi isteri kepada Sayyidina Osman, siapa suami dia? Abu Lahab punya anak Uqbah. Punya rapat tu Rasulullah. Nampak Rasulullah jadi rasa terus putus, terus cerai. Dan Sayyidina Abdullah, dan dia habis. Kemudian last sekali anak Rasulullah ialah nama Ibrahim. Maknanya anak Rasulullah yang akhir ialah laki-laki, second last pun laki-laki. Dia anak laki Nabi ni yang pertama dengan kelima, dengan yang keenam, yang ketujuh. Tengah-tengah semua perempuan. Fatimah yang keempat. Dan lagi dia kata bagi, dan atas tertib ini diperanakkan mereka. Dan sekaliannya anak-anak dia ni daripada Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Bukan Bukra atau Kubra, salah cinta Kaabah. Melainkan Ibrahim. Ibrahim itu anak pada Mariyatul Qibtiyah, iaitu anak gundik bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dihadiahkan dia baginya oleh bagi Nabi oleh Raja Muqawqis Al-Qibti, sekarang ni nama Iskandariah, dekat belah Mesir tu. Raja tu bagi Nabi hadiah, dapat anak nama Ibrahim. Dan demikian lagi, jadi anak Nabi ni yang lelaki semua mati. Lepas tu yang melahirkan keturunan Rasulullah hanyalah Siti Fatimah. Tak ada yang lelaki, tak ada, yang semua habis. Maknanya Rasulullah tak ada anak lelaki. Apa hikmahnya? Sebab Allah tak nak kita menyangka ada waris. Nabi itu melalui kewarisan, dah tak ada dah. Dia pergi kat cucu Hasan Husin. Semua daripada Siti Fatimah. Kemudian dia kata apa lagi? Dan demikian lagi hendaklah kita ketahui akan segala nama-nama isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tinggal kemudian daripada wafatnya, dan mereka itu 9 orang. Baca elok kita tu. Dia kata kemudian daripada wafat. Habis sebelum wafat berapa orang? Sebelum wafat tak diketahui berapa isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma setengah riwayat kata 18. Ada kata lebih daripada itu lagi. Sebab Rasulullah ni, dia kalau nak kahwin senang kan. Misalnya ada panglima perang mati, tak ada siapa nak jaga. Katalah nama dia Aminah. Aminah, maukah kau menjadi isteriku? Ya Rasulullah, aku setuju. Baik, sekarang kau isteriku. Terus, kita ada akad. Rasulullah kahwin tak ada akad. Tak ada siapa, tak ada nak bakal nak akad nikah dia, aku kahwin dengan kau, tak ada. Untuk Nabi itu khususiat Nabi. Dia tak perlu pada akad, dia tak perlu pada saksi. Cukup dia bertanya pada perempuan tu setuju, terus jadi isteri dia. Baik, lepas tu yang kata 9 orang ni, 9 ni setelah Rasulullah wafat. Habis yang lain-lain tu mana pergi? Dia tak tahu mana pergi. Mungkin cerai ke, tak tahu. Yang tahu akan mati. Yang tahu Rasulullah ni masa dia wafat 9 orang ni. Sebelum wafat tak diketahui bilangan. Baik, siapa 9 orang tu? Yang pertama Aisyah, Aisyah. Yang kedua Hafsah. Ni lepas Rasul wafat ni. Sebelum wafat Khadijah. So, Hafsah. Yang ketiga Saudah. Yang keempat Safiyah. Safiyah binti Huyai ini yang Bani Israel ni, yang lawa, cantik. Yang kelima Maimunah. Yang keenam Ramlah. Yang ketujuh Hindun. Yang ke-8 Zainab. Yang ke-9 Juwairiyah. Dan sekalian mereka itu ibu segala mukminin radhiyallahu anhuna. Mereka ni haram dikahwini. Dia ummul mukminin. Dia lepas Rasulullah wafat, dia tak ada kahwin. Haram dikahwin, nikahi. Yang kedua, kita kena faham, nak dapat gelaran ummul mukminin ni bukan senang. Sebab tu jumhur ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah menyatakan
mereka ni orang-orang pilihan Allah, mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sajalah kita bersangka baik dengan mereka tu. Dan janganlah kita menyamakan mereka tu macam perempuan-perempuan yang hidup zaman ni. Misalnya kita kata, Siti Aisyah tu cemburu kuat tu, dia macam-macam dia buat tu. Tak boleh tu. Tak boleh kita samakan nafsu Ummul Mukminin macam kita, macam isteri kita. Tak boleh. Tak boleh sama. Kita nak kata kita buat si Nabi pun macam ni. Isteri Rasulullah, kata para ulama, kalau dia cemburu tu cemburu sebab akhirat. Dia tengok isteri lain, banyak dia khidmat dia, aku tak buat lagi. Dia berlumba nak serve suami dia tu. Madu-madu ni berlumba satu sama lain demi akhirat, demi cinta mereka kepada Rasulullah ni, dia nak buat lebih lagi. Maka timbullah cemburu. Itu cemburu yang baik. Bukan cemburu, nanti kau dia bomo sosial. Macam tu. Bukan macam madu-madu sekarang ni. Tak. Dia madu tu berlumba untuk akhirat. Ni yang kita tak nampak kan. Kita kiaskan isi Rasulullah macam yang duduk sekarang ni. Bang, ceraikan saya. Dia atau saya? Itulah saya tu. Itu yang sekarang ni. Yang zaman Rasulullah tak macam tu. Sisi Nabi tak ada macam tu. Bersih mereka tu, rohani mereka bersih. Didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak tak ini si Nabi. Tak layak jadi Ummul Mukminin. Kena takwil. Perangai-perangai mereka tu semua kita kena takwil. Tak boleh sangka buruk. Seperti tersebut dalam Aqidatul Awam. Antis'ini niswatin wafati Mustafa khayyirna fakhtarat nabiyya muktafa Aisyatun wa Hafsah wa Saudah Safiyah Maimunah wa Ramdah Hindun wa Zainabu kada Juwairiyah lil mu'minina ummahatu mardiyah. Itu saya ni. Ketahui olehmu bahawasanya tiada diterima iman seorang itu melainkan dia mengetahui akan makna iman dan makna Islam. Wallahu a'lam. Kita ni dah tak banyak dah ni. Tinggal selai dulu yang khatam ni. Ada apa soalan nak tanya? Ya. Sama-sama. Maunah ilham. Masyitah tu kan nama sebenar. Masyitah tu adalah tukang sikat. Tukang sikat yang mengikat rambut anak Firaun. Ketika terjatuh sikat tu, dia kata bismillah. Sebut Allah. Ada Tuhan daripada bapak aku ke? Ada. Yang dipanggil di Firaun, dia masuk sorang-sorang api tu. Kemudian bila dia nak masuk dalam api tu, dia ragu-ragu. Anak dia semua dah masuk dah, tinggal dia. Lepas tu anak tu kata, wahai ibuku, engkau berada dalam kebenaran, terjunlah ke dalam api. Jadi macam mana budak kecil dia bercakap ni? Itu ada kata mukjizat, ada yang budak kecil itu jadi Nabi. Itu kita kata karamah. Dinamakan karamah. Benda mencari adat berlaku pada bukan Nabi, bukan Rasul, dan bukan nak jadikan dia seorang Nabi atau Rasul. Itu kita panggil karamah. Sebab tu karamah, semua benda mencari adat, itu kita panggil karamah, bukan wahyu. Yang didengar tu dah, dia bercakap tu karamah. Karamah ni pula, kalau kita kata macam ni, saya tak setuju karamat ni, keramat ni tak ada dalam Islam. Itu boleh jatuh kubur tu. Kenapa? Kerana dalam Al-Quran banyak cerita karamah. Antaranya karamah yang berlaku pada mak Nabi Isa tadi tu. Dia pokok tu besar, pokok tu dia orang perempuan mengandung. Tolak sikit jatuh buah banyak. Itu nak panggil apa tu? Mukjizat Rasul. Karamah. Jadi kalau dia tolak karamah, dia tolak keramat dalam Quran. Apa hukum dia? Kufur.
wa athbitan lil awliya'i karamah faman nafaha fanbidan kalamah. Isbatkanlah keramat itu wujud bagi para awliya. Siapa yang menafikannya, kau buangkanlah cakapnya jauh-jauh. Tak boleh. Ada soalan ni? Ada apa nak tanya? Tanya ni. Masya Allah. Selain daripada perbuatan kita, apakah Allah tak ambil faedah daripada perbuatan kita? Apa yang Allah ambil faedah? Tak ada langsung. Allah, salah satu daripada sifat mukhalafatuhu lil hawadith, sifat yang tak sama Tuhan dengan makhluk, ialah subhana, maha suci Tuhan, anil aghrad, maha suci Allah daripada mengambil faedah, anil an af'alihi min af'alihi wa ahkamihi. Tuhan tidak mengambil faedah daripada perbuatannya sendiri dan segala hukum-hukum syariat yang dibuat. Tak ambil faedah. Sebab apa tak ambil? Sebab kalau Tuhan ambil faedah, faedah tak apa? Faedah ni sesuatu benda yang dikendaki oleh orang yang buat. Contoh, saya buat mikrofon ni supaya suara saya dengar. Jadi untuk mendapatkan suara saya dengar, saya kena buat mikrofon ni. Maknanya saya berhajat pada mikrofon ni. Tidak, saya tak boleh, suara saya tak dengar. Untuk hilangkan kehausan saya buatlah air ni. Sebab kalau tak ada air, saya tak boleh nak hilang haus. Nampak tak? Itu makhluk tu. Makhluk macam tu. Kalau kita kata Allah Subhanahu Wa Taala mengambil faedah, mengambil faedah maknanya dia manfaat untuk diri dia. Manfaat untuk diri dia. Maka untuk memenuhi manfaat untuk diri dia, dia kena cipta semua ni. Apa contoh manfaat yang kita nampak yang mungkin Tuhan ambil? Tuhan mahu dia dibesarkan. Tuhan nak semua orang sembah dia. Itu kan macam manfaat kan, maslahat. Kalau Tuhan macam itulah Tuhan nak ambil manfaat, semua orang sembah dia. Semua orang suka dengan dia, semua orang menyanjung dia, semua orang menyembah dia. Maka sebab itulah dia cipta semua ni. Maknanya seolah-olah Allah ni, dia cipta kita ni terpaksa. Sebab kalau dia tak cipta kita, tak sampai tujuan ni. Itu yang mustahil. Mustahil. Sama ada perbuatan kita ataupun hukum-hukum yang dia buat. Hukum wajib sembahyang, hukum haram itu, haram ini, semua tu Allah tak ambil faedah. Habis apa Tuhan buat? Kenapa Tuhan buat hukum-hukum ni? Untuk menyatakan keadilan Allah, untuk menyatakan rahmat. Tapi Tuhan tak hajat. Kalau kita sembahyang dapat pahala, siapa dapat pahala tu? Kan Allah, kita. Habis neraka buat apa? Neraka ni untuk menyatakan keadilan. Siapa buat salah tak nak sama macam orang buat betul. Adakah Tuhan mengambil faedah daripada semua ni? Tak ada. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala anil aghrad, mengambil faedah tertentu, ya, sama ada pada perbuatannya ataupun daripada hukum-hukumnya. Kerana kalau Allah mengambil faedah, ya, maka dia terpaksa cipta semua ni untuk memenuhi kehendak dia. Maka mencipta semua ni untuk memenuhi kehendak dia mustahil. Dah jadi berhajat pada benda tu. Ini soalan. Tak ambil faedah keluarga makhluk ni. Tuhan cipta kasih sayang di kalangan makhluk. Jadi kasih sayang tu faedah dia untuk siapa? Untuk kita, bukan untuk dia. Maksudnya dia ambil faedah. Dia ambil faedah. Faedah daripada apa? Faedah dia ambil. Sekarang ni dia cipta kasih sayang, okay. A dengan B satu keluarga dah saling berkasih sayang. Okay. Apa faedah yang Allah ambil? Saya rasa soalan dia macam ni. Apa hikmah? Saya faham soalan ni. Jadi soalan tu kurang tepat. Kalau faedah ni makna manfaat.
Manfaat yang dia nak ambil tak ada. Tak ada, dia tak ambil apa. Kalau dia ambil, berarti dia bukan Tuhan lah. Soalan dia, apa hikmah dijadikan kasih sayang antara manusia dengan manusia ni, manusia dengan binatang, manusia dengan ni? Apa hikmah dia? Apa hikmah tuan? Apakah kebijaksanaan yang Tuhan nak tunjuk kat sini ni? Ada beberapa perkara kebijaksanaan yang Allah di sebalik Allah mencipta kasih di kalangan makhluk ni. Yang first kali, apakah hikmah Tuhan cipta kasih ni? Kerana dia nak memperkenalkan diri dia sendiri. Kalau kita tak kenal kasih sayang, macam mana kita nak faham Bismillahirrahmanirrahim? Nak faham macam mana? Macam mana kita nak faham Tuhan ni Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, sedangkan kita semua ni tak penyayang. Macam mana nak faham Tuhan ni penyayang? Seorang pun tak ada kasih sayang sini. Macam mana nak faham? Kita faham Tuhan ni penyayang sebab kita tengok makhluk penyayang. Cuma makhluk punya penyayang baru 1% je. Oi, Tuhan dia kasih sayang lebih. Ini berlaku pada Nabi SAW. Satu hari Rasulullah nampak dekat kem askar, macam dekat Prestige ni, tengah perang-perang tu, terpisah mak dengan anak. Ketika itu Rasulullah tengah duduk dengan sahabat. Rasulullah kata, "Hei sahabat, cuba tengok tu. Nampaklah mak ni tiba-tiba dibawa oleh orang anak dia yang dah sesat tak tahu mana dalam perang. Jumpa mak tu pun peluk anak tu, menangis-nangis." Kata Rasulullah tanya, "Apa pandangan kamu, wahai para sahabat, mak ni campak anak ni masuk dalam api?" Ya Rasulullah, takkanlah mak tu nak buat macam tu. Mak ni dia akan jaga anak, semut pun dia tak bagi gigit. Begitulah sayangnya mak tu pada anak dia tu. Maka Nabi kata, Tuhanmu mengasihi dirimu lebih daripada itu. Tuhanmu nak kamu ni jangan masuk neraka api lebih pada mak ni tak nak anak dia masuk api. Nampak? Jadi maknanya Rasulullah mengajar sahabat macam mana sayangnya Tuhan, kasih sayang tu melalui makhluk. Kalau tak ada kasih sayang makhluk ni, macam mana dia nak buat contoh? Nak sahabat faham Tuhan ni penyayang. Jadi semua yang Tuhan jadi ni, kasih sayang, kezaliman, semua ni supaya kita boleh memahami sifat Allah. Ini faedah hikmah kenapa dibuat kasih sayang. Yang first kali, paling utama tu. Yang kedua, faedah kasih sayang yang kembali kepada makhluk. Apa kata Nabi SAW? Irhamu man fil ard yarhamu man fis sama. Berkasih sayanglah kamu sesama penduduk bumi, dan saya akan mencintailah kamu oleh segala penduduk langit. Maksudnya kasih sayang kita kat sini ada kait dengan kasih sayang kat langit. Kat langit tu siapa dia? UFO. Kat langit tu malaikat. Kat langit tu ada para nabi dan rasul yang mesti seperti Nabi Isa, seperti Nabi Idris. Itu kita kata penduduk langit. Jadi mereka ni bila dia tengok makhluk kat dunia ni berkasih sayang, maka mereka pun akan kasih pada makhluk ini. Termasuk dengan Allah saja. Bukan kata Allah kat langit. Itu faedah hikmah kenapa dijadikan kasih sayang. Dan yang ketiga, satu hadis kursi di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, laulaka ma khalaqtul aflaq. Hey Muhammad, kalau takkan engkau tidak aku ciptakan seluruh alam ni. Mana alam ni sini dicipta daripada kasih. Alam kerana Allah kasih pada Nur Muhammad. Ku cipta semuanya kerana aku kasih kat kau. Rasulullah nama dia Habibullah. Rasulullah ni Habibullah tu bukan masih Isra Mi'raj tu. Daripada mula dia cipta lagi. Dia dah Habibullah dah. Cuma terzahir Habibullah tu masa peristiwa Isra Mi'raj. Itu pengistiharan. Adapun ada kasih tu sendiri start daripada penciptaan langit bumi. Dicipta langit bumi kerana Allah kasih pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak aku jadikan manusia dan jin ini melainkan supaya menyembahku. Nak sembah siapa aja? Siapa aja? Rasulullah. Jadi pada dalam ya'budun tu, al-abid yang menyembah pertama siapa? Rasulullah. Zat yang menyembah tu Rasulullah. Seolah-olah tidak aku jadikan manusia dan jin ini melainkan
supaya kita boleh mengikut Rasulullah. Tengok Rasulullah SAW tu macam mana peribadi dia tu. Jadi kalau orang kata tak betul tu, ada ayat Quran, boleh kita faham macam tu. Wallahu a'lam. Ada lagi? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi sultani Allah bil ilmi qulubana asta'min asrarana washghal bil i'tibari afkarana. Allahumma ansur muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur muslimin mujahidin wal muslimin fi Palestin. Allahumma ansur muslimin wal mujahidin fi Palestin wa dammir a'da'ahum wa dammir a'da'ahum wa dammir a'da'ahum kama dammarta a'damaka wa wansurhum ya Allah nasran azizan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.